الفاتح إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى نية شفاء البلاء ونصر أعداء سخر الغيث الفرج ورحمة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياة منهم والأموات وعلى نية أن الله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا وييسر لنا أمورنا ويقدر لنا جميع حوجنا ويرفعنا في العليم مع الحبيب المصطفى طه الأمين سيدنا الخلق أجمعين وعلى نية أن الله سبحانه وتعالى يجعل في هذه المجالس الخير والنفع والبركة وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الحمد لله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mudahkan untuk kita di hari ini, hari yang mulia yang penuh dengan berkat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk hadir pada kelas tadabbur Al-Quran. Dan kita masih lagi berterusan untuk tadabbur surah Hud. Dan Alhamdulillah, kita sudah sampai pada kisah yang keempat dalam surah Hud, adalah kisah Nabiullah Ibrahim yang dipanggilkan Abul Anbiya. Naam. Nabiullah adalah Ibrahim. Kita sudah sampai pada kisah yang keempat pada surah ini. Dan pada qawlihi ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad, pada ayat 69 pada surah Hud, pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. Nah, ayat 69. Nabiullah Ibrahim adalah zukira fil Quran, disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 69 kali. Dan dia adalah seorang Nabi daripada Ulul Azm. Seorang Nabi daripada Ulul Azm. Nah, dan Nabiullah Ibrahim adalah, ada kisah untuknya dengan An-Namrud. Raja nak panggil An-Namrud. Tetapi dalam surah Hud dekat sini disebut sebahagian daripada kisahnya, bukan semua kisah Nabiullah Ibrahim. Jadi apabila kita sebut adalah kisah yang keempat dalam surah ini, adalah sebahagian daripada kisah Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim ada kisah yang lainnya. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan untuk kita di satu hari kita buka kelas untuk Qisasul Anbiya, kisah-kisah para Nabi. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah SWT mudahkan untuk kita buka kelas itu. Nanti insyaAllah kita ceritakan secara sempurna biiznillah. Hari ini kita akan ceritakan sebahagian daripadanya, adalah yang berkaitan dengan apa yang kita nak belajar daripada surah Hud. Pada qawlihi ta'ala, وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. Nah,
Kisah Nabi Allah Ibrahim yang lalu dalam surah Hud ini adalah malaikat datang kepada Nabi Allah Ibrahim untuk membawa busyrah kepadanya. Busyrah, apabila kita datang busyrah, itu adalah berita yang baik kepada Nabiullah Ibrahim, iaitu Nabiullah Ibrahim akan dapat Ishaq, anak akan dapat anak dinamakan adalah Ishaq. Nah, Nabiullah Ishaq. Nah, Bismillah. Nah, dan daripada Ishaq itu daripada isterinya nama apa? Sarah. Maka orang orang fasallamu alaihi bi ahsani tahiyyah faradda alaihim salam. Dia malaikat itu salam kepada Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ibrahim jawab salamnya, tapi Nabiullah Ibrahim tidak tahu itu adalah malaikat, sebab malaikat itu datang dengan apa, bentuk manusia, bukan bentuk adalah lain. Jadi apabila datang badannya adalah kemudian apabila datang badannya daripada adat Arab adalah akan layan tetamu dan akan bagi badannya makanan. Nabi Allah Ibrahim membawa kepada orang itu ajlin haniz. Maksudnya adalah uh, anak lembu, naam, yang dimasakkan dengan cara macam haniz, adalah macam bakar lah kalau tak silap. Nah, Mukana Ibrahim adalah seorang Nabi yang apa, karim. Semua itu sifat daripada para Nabi, semua adalah karim. Dan Nabiullah Ibrahim adalah bersifat seperti itu. Adalah tetamu apabila datang badannya adalah melayankan pada tamu dan letak makanan kepada orang itu. Nah, ini apabila malaikat ada di masa itu, dalam tadi seperti mana kita sebut tadi, dia datang dibentuk bentukkan orang maksudnya. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilayhi nakirahum wa awjasa minhum khifah qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi lut. Apabila sudah letak makanan di hadapannya, malaikat tidak mengambilkan pada makanan itu. Orang itu maksud tidak mengambil makanan, tidak ambil makanan. Jadi apabila tengok Nabi Allah Ibrahim seperti itu, adalah terasa pada bab ini. Kenapa seperti itu? Ada hal maknanya. Sebab pada adat Arab apabila letak makanan dan orang tak makan pada makanannya, itu akan sangka nauzubillah tidak baik pada orang itu. Kenapa seperti itu? Maknanya orang itu membawa benda yang bahaya kepada kita. Mungkin ada perang, ada masalah, ada akan gaduh ataupun sebagainya. Yang kalau orang baik, orang yang dia akan makan. Tapi kalau dia tak makan, maknanya adalah dia membawa masalah. Itu pada adat-adat. Dia tak makan pada makanan kita dan sebagainya. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Rasulullah. Jadi pada adat orang Arab, dia kalau dia tak makan, itu adalah membawa pada makna yang tidak baik, adalah maksudnya orang itu mungkin dia ada masalah ataupun sebagainya. Malaikat bagi tahu pada Nabiullah Ibrahim adalah qalu la takhaf. Qalu la takhaf inna ursilna ila qaumi Lut. Jangan takut. Sesungguhnya Allah hantar kita kepada kaum Lut. Kami adalah malaikat, tidak makan, tidak minum. Nah, kami adalah datang, Allah SWT hantar kita kepada kaum Lut untuk habiskan, maksudnya hancurkan kaum itu. Dan kami membawakan kepada kamu busyra, maknanya berita baik. Kamu akan dapat satu anak daripada isteri kamu yang nama Sarah. Akan dapat seorang anak daripada Sarah. Nah, kemudian wamra'atuhu qa'imatan fadhahikat. Dalam ayat Al-Quran, ayat yang seterusnya, isteri Nabiullah Ibrahim adalah dengar cakap-cakap di antara Nabiullah Ibrahim dan juga malaikat di masa itu. Maka Sayyidah Sarah, apa jadi badannya?
dia fadahikat, yani fadahikat, dia gembira disebabkan akan habis, akan hancurkan kaum Lut. فبشرها الملائكة بالملائكة بمولود لها يسمى إسحاق. kemudian malaikat beritahu akan dapat anak namanya Ishaq. ويأتي منه مولود, dan akan datang pada Nabi Allah Ishaq adalah seorang juga adalah dinamakan Yaqub. Naam. Jadi cucu baginya. Apabila Sayyidah Sarah dengar seperti itu, apa dia kata? Qalat ya wailata أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. Apabila Sayyidah Sarah dengar seperti itu, apabila Sayyidah Sarah dengar seperti itu akan dapat anak, dia terkejut pada hal ini. Bagaimana akan dapat anak? Dia dalam umur seperti ini, dia akan dapat anak, macam benda yang luar biasa. Nah, bismillah. Bagaimana hal seperti itu akan dapat anak dan umurnya sudah sampai seperti itu? Bagaimana adalah halnya akan dapat anak seperti pada umur seperti ini? Jadi apabila jadi macam ni, malaikat kata badannya apa? Qalu atajabina min amrillah, kata badannya, kamu adalah tajabin min amrillah, yani macam tidak, bagaimana kamu tidak terima pada khabar ini, berita ini adalah pada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait, innahu hamidun majid. Maksud malaikat bagi badannya bisyara itu ataupun khabar itu, dan di masa itu adalah dia kata bagaimana itu, saya adalah perempuan yang sudah ajuz. Ajuz maknanya sudah tua. Dan bukan itu sahaja, aqim, ajuzun aqim. Bukan saja ajuz, bukan adalah sudah tua, aqim. Aqim maknanya adalah orang yang dia tidak boleh menandung. Tidak boleh menandung. Itu panggil aqim. Kalau lelaki, nah, aqim, aqimah. Kalau perempuan panggil aqimah. Ataupun aqim, itu dipanggilkan pada semua. Wa zawji Ibrahim syaikhun harim. Dia kata, dan suamiku adalah Ibrahim. Dia kata apa? Sudah tua, harim, syaikhun harim, maknanya sudah bertua, sudah tua. Fakaifa yatina alwalad? Bagaimana kita dapat anak? Itu maksud qalu atajabina min amrillah. Dia macam benda luar biasa, macam mana? Bukan adat seperti itu. Kalau orang sudah berumur, lagi kalau dia aqim, tidak boleh dapat anak, tidak, tiba-tiba datang berita akan jadi ada anak untuknya. Jadi dia macam terkejut pada berita itu. Qala Mujahid, كانت يومئذ ابنة 99 سنة. Sayyidah Sarah umurnya di masa itu 99 tahun. Wa Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim adalah umurnya 120 sana. Umurnya 120 tahun. Jadi biasalah orang akan terkejut pada berita itu. Bagaimana dapat anak? Nabi Allah Ibrahim umurnya 120 tahun dan dia umurnya 99 tahun. Jadi bagi dia adalah ini khabar yang luar biasa. Naam. Jadi فأقبلت امرأته في صرة فضحكت. نعم عفوا فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. وسارعت الملائكة إلى تهويل الأمر عليها. قالوا أتعجبين من أمر رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. يعني kata malaikat badannya, ليس هناك ما يدعو إلى العجب. Tidak adalah benda yang bagi kamu terkejut pada bab ini. Itu adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fa inna qudrat Allah la ya'jizuha syai'. Allah Subhanahu wa taala jika nak sesuatu, maka akan kata padanya apa, kun fayakun. Naam. Wa huwa ala ma yasha'u qadir. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak buat, semua akan terjadi. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط Inna Ibrahim lahalimun awahum munib. Maksudnya, falamma, apabila sudah
pergi pada hati Nabiullah Ibrahim, takut pada keadaan yang terjadi tadi, dan datang badannya busyra, iaitu maksud kita tadi kata sebut adalah busyra, adalah berita yang baik. Datang maksud badannya, badan Nabiullah Ibrahim, anak adalah nama Ishaq. أخذ يجادل ملائكتنا في أمر إهلاك قوم لوط من فرط حلمه ورقة قلبه. Nabiullah Ibrahim, dia di antara juga Nabi yang itu sifat semua pada para Nabi, tapi kata di masa itu Nabiullah Ibrahim kasihan kepada kaumnya. Kasihan pada kaum Lut, ihlak kaum Lut, kasihan pada kaum itu akan hancurkan semua kaum itu. Jadi macam cakap-cakap dengan malaikat bagaimana untuk kaum itu, bagaimana halnya, dan tak ada maksud peluang untuknya, tak ada hal untuknya. Nabiullah Ibrahim uh, tanya balik tentang bab ini, dan dia adalah kathirun faqad kana Ibrahim kathirut ta'awuh wal huzn 'ala an-nas. Dia adalah banyak sedih tentang kaum-kaum itu. Naam. Dan di antara sifatnya adalah rahimun bihim, yani ar-rahmah bihim, dia adalah dia orang yang ada kasih pada orang itu, kasihan pada orang itu dan sebagainya. Malaikat jawab ni apa? Ya Ibrahim, a'rid an hadha. Yani wahai Ibrahim, berhentilah cakap tentang hal orang itu. Tidak perlu cakap lagi halnya. Ini adalah fi amri qaumi Lut faqad haqqat alaihim kalimatul azab. Sudah ada azab yang akan kena pada orang itu. Yani itu haqqat alaihim kalimatul azab. Allah Subhanahu wa taala akan turunkan azab atas orang itu. Sudah wa nafazal fihim al-qada. Dah itu hukumnya. Jangan cakap lagi tentang hal orang itu. Fa innahum mujrimun la yastahiqun ar-rahmah. Sesungguhnya orang itu adalah musuh, tidak perlu apa kamu kasihan badannya. Naam. وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. Sesungguhnya akan ada azab yang dahsyat badannya dan tidak akan tolak badannya. Maksudnya memang akan kena. Nazilun bihim la mahala, memang akan kena. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. Apabila datang malaikat kepada Nabiullah Lut, datang kepada Nabiullah Lut. Kita sudah ceritakan sebelum ni tentang kisah Nabiullah Lut. Kita kata kaumnya adalah yaf'alun al-fahisha, adalah buat fahisha, adalah liwat. Naam. Dan kaumnya apabila malaikat itu datang padanya bisurati ghilman, datang pada Nabiullah Lut dengan bentuk lelaki-lelaki yang yang keadaannya adalah handsome, subhanallah. Dalam keadaan baik, maksudnya keadaan ja'u bi surati ghilmanin murd fi ghayatil husni wal jamal. Datang dalam bentuk lelaki-lelaki dan remaja yang dalam fi ghayatil husni wal jamal, yani maksudnya dalam bentuk paling maksud dalam keadaan handsome, bagus dan sebagainya. Dan Nabiullah Lut tak tahu orang itu adalah malaikat. فأصابه سوء وضجر. Maka Nabiullah Lut adalah risau tentang bab ini. Ini bagaimana tentang hal ini? Mesti kaum saya akan berkacau, akan buat masalah dan sebagainya. وقال هذا يوم عصيب. Nabiullah Lut kata apa? وقال هذا يوم عصيب أي شديد الكرب والبلاء. Maksudnya hari yang akan ada banyak masalah di dalamnya. Naam. وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. يعني kaum Nabiullah Lut datang kepada Nabiullah Lut, datang kepada rumahnya, yatlubuna al-fahisha, diminta apa? Untuk lakukan fahisha dengan tetamunya. Subhanallah. Datang dalam keadaan seperti itu, maksud dia nak lakukan fahisha, nak lakukan liwat dengan tetamu yang datang badannya.
Orang itu tidak malu, tidak apa, datang seperti itu saja. Wa kana sebab isra'uhum, dan sebab orang itu datang kepada datang kepada Nabiullah Lut adalah imra'at Lut. Isteri kepada Nabiullah Lut adalah perempuan yang kafir, adalah dia adalah datang apabila tengok ada orang datang pada Nabiullah Lut, dia terus pergi bagi tahu pada kaumnya. فقالت لهم إن لوطا نزل به أضياف الليلة لم أرى مثلهم جمالا. Isteri pada Nabiullah Lut pergi cakap dengan kaumnya, aku lihat ada tetamu datang pada Lut, pada Nabiullah Lut, dan keadaan orang tetamu itu tidak pernah nampak orang handsome sepertinya. Maksudnya orang handsome sangat. فحينئذ جاءوا يهرعون مسرعين. Di masa itu kaum Lut itu itu afwan. Bismillah. Di masa itu kaum Lut datang dalam keadaan laju cepat-cepat sampai kepada Nabiullah Lut. Naam. Apabila dalam keadaan itu Nabiullah Lut apabila jumpa dengan kaumnya, tengok kaumnya datang dalam keadaan seperti itu, Nabiullah Lut kata badannya, kata apa? Haula haula ibanati hunna atharu lakum. Yani setiap Nabi kaumnya pada wanita itu pun adalah seperti anaknya. Dia kata haula ibanati, yani adalah di tempat ini adalah kaum wanita. Kamu ambillah wanita-wanita, kahwin dengan wanita-wanita. Itu adalah lebih baik kepada kamu. Ini adalah lebih baik. Itu yang betul yang kena lakukan. Allahumma salli ala sayyidina tazawwaju bihinna fadzalika asyrafu lakum wa athhar. Ya, kamu kahwinlah dengan wanita, itu adalah lebih baik dan itu adalah yang betul sepatutnya. Fakhshaw azab Allah, maka takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Ni siapa? Nabi Allah Lut kata pada kaumnya, wala tafdahuni wa tahwinuni fi dhaifi, yani jangan adalah bagi saya malu depan tetamu saya, kamu nak lakukan seperti itu. Alhamdulillah. Alaysa minkum rajulun rashid, yani tidak ada pada kaum kamu itu adalah seorang yang otaknya, fikirannya betul, ataupun yang dia ada hikmah pada muamalatnya. Apa yang kamu nak lakukan itu adalah benda yang tidak betul. Tidak ada pada kalian adalah seorang yang dia fikir baik. Nabiullah Lut cakap dengan kaumnya seperti itu. Naam. Yamna'u an fi'lil qabih adalah larang kamu, tidak ada pada kalian adalah seorang yang ada hikmah, dia larangkan kamu untuk lakukan seperti itu. Apa yang kaumnya kata? Apa yang kaumnya jawab? Qalu laqad 'alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Kamu tahu kami tidak mahu pada wanita kami. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan kamu tahu apa yang kami nak. Yani maksudnya kaum Nabiullah Lut kata pada Nabiullah, kata apa? Kami tak nak dengan kaum wanita. Kami nak dengan orang yang ada dekat kamu. Kamu tahu apa yang kita nak? Kan kita nak orang itu saja. Kita tak nak orang lain. Ay laqad arifna hadaf. Naam, dia orang itu. Dia kata, fala ta'rid alaina al-banat. Jangan adalah kamu cakap dengan kita tentang kaum wanita. Kita tidak nak. Kita nak adalah tetamu kamu yang ada. Naam. Naam. Dan qala, kemudian adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang seterusnya, qala law anna li bikum quwwah aw awi ila ruknin syadid. Ay maksud kata Nabiullah Lut untuk orang itu, kaumnya, kaum yang nak lakukan seperti itu. قال لو كان لي قوة أستطيع أن أدفع بها أذاكم. Kalau aku adalah kekuatan, aku ni akan halangkan kamu untuk lakukan seperti itu. أو ألتجئ إلى عشيرة أنصار تحميني منكم. Atau saya pergi kepada satu tempat, ada pada kaum-kaum
ataupun pada satu asyirah, maksud satu kampung, untuk apa? Untuk lindungkan aku daripada apa yang kamu nak lakukan. La fa'altu bikum ma fa'altu wa dhakaltu bikum jami'an, maka aku akan lakukan seperti itu. Naam. Dalam bab ini, apa yang jadi? Malaikat kata pada Nabiullah Lut, kata padanya, qalu ya Lut, inna rusul rabbika lan yasilu ilaik. Malaikat adalah bagi tahu pada Nabiullah Lut, ini jangan la tarjur, la taqlaq alaina, jangan risau untuk kita. Dalam keadaan seperti itu, kemudian malaikat kata pada Nabi Allah, janganlah takut untuk kita, la taqlaq alaina, fa nahnu lasna bashar, kami adalah bukan manusia. Apabila Nabi Allah dengar seperti itu, Nabi Allah tahu yang ada tetamunya itu bukan adalah manusia, itu adalah malaikat, tapi bentuklah manusia. Allah Subhanahu Wa Taala hantarnya untuk apa? Untuk hancurkan orang kaum itu, kaum Lut. Wa innahum lan yasilu. Naam, lan yasilu ilaik. Sesungguhnya orang itu tidak akan membawa mudarat pada kamu dan kepada tetamu-tetamu kamu. Fakhruj bi ahlika bi ta'ifatin min al-lail. Fa'asri bi ahlika bi qut'in min al-lail wa la yaltafit minkum ahad illa imra'atak. Yani maka kamu keluarlah dengan orang yang beriman dengan kamu pada malam qabla tulu'il fajr, sebelum masa pagi, sebelum subuh. Wala yanzir ahadun, jangan adalah orang pandang ke belakang kecuali isteri kamu yang kafirah, orang yang kafir itu, fa innaha satuhlak ma'al halikin, sesungguhnya dia akan hancur, akan mati dengan orang yang, dengan kaum kamu yang kafir itu. Inna mau'ida azabihim walakihim waqta subuh, sesungguhnya masa azabnya adalah subuh, masa subuh, masa pagi. Inna mau'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib, yani bukanlah adalah masa subuh itu adalah masa sudah dekat. Maka di masa itu adalah malaikat adalah hazarat Lut wa atba'ah, malaikat adalah beritahu hati-hati kepada Nabiullah Lut dan kepada kaumnya yang beriman dengannya, jangan pandang ke belakang, kamu adalah terus je, jangan tengok pada hal orang itu, sebab Allah Subhanahu Wa Taala akan hancurkan kaum itu semua. Naam. Sebab apa akan jadi, kenapa suruh badannya jangan pandang ke belakang, supaya tidak adalah berasa kasihan kepada orang itu, sebab akan turunkan azab yang dahsyat di atas kaum yang tidak beriman itu, yang berlakukan liwat waliyazubillah. نعم لئلا تتفطر أكبادهم على بلدتهم حين ستنقلب بمن فيها, akan terbalik adalah bumi itu dengan apa yang ada di dalamnya. Dan adalah waruya anna imra'at Lut kharajat ma'a zawjiha falamma sami'at huddat al-'adhab iltafatat wa qalat wa qawmah fa'adrakaha hajarun faqatalaha. Dan diriwayatkan adalah isteri pada Nabiullah Lut dikeluar dengannya, dan apabila dengar adalah azab bunyi pada kaumnya dan sebagainya, kaumnya adalah tengah azab, apa yang dia lakukan? Dikata wa qaumah, macam dalam bahasa Melayu, oh kampungku, ataupun kaumku. Jadi dia macam beritahu untuk orang itu, dan apabila dia jadi seperti itu, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab di atasnya, fa'adrakaha hajarun faqatalaha, maka turunkan di atasnya batu, dan dia mati. Faqala ta'ala falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan 'inda rabbik wama hiya min adh-dhalimina biba'id. Jadi apabila datang masanya, waktu azab maksudnya, qalabna bihim al-qura, sudah kampungnya sudah, faj'alna 'aliyaha safilaha, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan atas bawah dan bawah atas, maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kampung itu semua dengan siapa yang ada di dalamnya sampai dia jadi kharaban, yakni jadi hancur semua.
Wa arsalna alaihim hijaratan minas sama. Bukan sahaja hancurkan, bahkan antar juga lagi daripada langit batu-batu yang turunkan seperti hujan. Tetapi apa batu yang daripada min narin wa tin, daripada api dan tanah. Tushbihul matar al-zakhir, seperti adalah hujan yang lebat. Naam, turun atasnya fi kasrat, turun atas orang itu. Naam, dalam mandud. Mandud, apa maksud mandud? Maksudnya adalah mutatabi'ah ke qasril matar. Maksudnya diturunkan seperti mana hujan berterusan-berterusan. Turunkan atas kaum itu. Wa hadhihi al-hijara musawwamah. Maksud batu-batu itu yang turunkan pada langit adalah musawwamah. Maksudnya adalah ada tanda badannya. Mursala min indillah wa laysat hijara min al-ard. Batu-batu itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala, bukan adalah batu daripada bumi. Maksudnya batu yang bukan biasa yang di atas muka bumi ini adalah batu khas yang turunkan pada langit di atas kaum itu untuk hancurkannya. Wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id." Sekarang datang qaul ataupun datang ayat yang cakap tentang hal kaum itu, kaum Lut, adalah wa ma hiya min adh-dhalimin biba'id, tentang hal kuffar Quraisy. Yani hal kuffar Quraisy adalah seperti itu juga akan berlaku padanya jika dia tidak beriman, akan ada azab yang dahsyat di atasnya. هذا وما هي من الظالمين ببعيد. مقصودنا أي وليست هذه القرى المهلكة ببعيدة عن كفار قريش الذين ظلموا أنفسهم بتكذيبهم لخاتم. Orang yang zalim nafsunya dengan dia menipukan para nabi. Naam, bal hiya qariba minhum, sesungguhnya adalah kaum itu ataupun tempat itu adalah dekat pada orang itu. Yamurruna 'alaiha fi asfarihim, orang itu lalu apabila dia musafir lalu pada tempat kaum Lut itu. Naam, wa innakum, seperti mana Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran, wa innakum latamurruna 'alaiha musbihin wa bil laili afala taqilun. Yani sudah ada pada kamu wahai kuffar Quraisy berita orang itu, dan sudah ada tempatnya kamu lalu badannya pada malam dan juga pada siang. Afala taqilun, tidak ambillah ibrah daripada itu. Ini sebab yang kita cakap hari itu pada kelas yang sebelum ini, kita kata pada tempat-tempat yang Allah turunkan azab, elok kita jangan pergi kepada tempat-tempat seperti itu. Naam, sekarang macam musim lah orang buka turis pergi apa tempat-tempat seperti itu, tempat kaum. Naam, yani hada kurang sesuai kita pergi ke tempat seperti itu. Sebenarnya itu adalah kena ibrah. Cukup kita hari itu saya ceritakan, tidak perlu kita nak sampai pergi. Kalau kamu nak tahu tentang tempat itu dan sebagainya, nak ambil ibrah tentang bab ini, boleh tengoklah sekarang kita dalam internet, boleh tengok benda itu. Kan? Elok kita orang beriman berjauhlah pada tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan azab di dalamnya. Nah, dan maksud pada ayat ini, wa innakum latamuruna 'alaiha musbihina bil laili afala taqilun, yani wahai orang kufar Quraisy, kamu ambillah ibrah pada apa yang berlaku pada kaum yang sebelum ini, seperti mana yang kamu tengok pada tempat-tempatnya, qurahum, tempat-tempatnya, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan pada badannya. Sampai sini adalah kira sudah habis kisah Nabiullah Ibrahim, dan juga adalah sebahagian daripada kisah Nabiullah Lut yang ada di dalam ni. Yang akan datang selepasnya adalah kisah Ahlu Madyan, ataupun kita panggil kisah kaum Nabiullah Shu'aib, yang akan ada pada ayat yang akan datang insya-Allah.
pada qawlihi ta'ala, pada ayat 84, pada qawlihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. نعم، ممكن ويا قوم أوفوا المكيال والميزان ولا ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Pada ayat-ayat ini akan mula pada kisah kaum Madian, dan seperti mana kita kata ahli Madian, dan juga kisah kaum Nabi Allah Shu'aib alaihi salam. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala, in kana fil umri baqiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita untuk izinkan untuk kita terangkan dan sambungkan pada tadabbur kita. InsyaAllah kita akan ambil pada kelas yang akan datang kisah Nabi Allah Shu'aib, kisah ahli Madian dengan maksud kepada Nabiullah Shu'aib dengan kaumnya, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Dikira maknanya kisah yang ke-6 dalam surah ini. Masya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga insya-Allah Allah subhanahu wa ta'ala terima pada kita semua, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mudahkan untuk kita di Baitul Furqan untuk jalankan satu kelas tadabbur. Semoga insya-Allah ada manfaat untuk semua pada apa yang kita belajar. Semoga insya-Allah jadi saham untuk akhirat untuk kita. Jadi asbab insya-Allah, di antara asbab yang Allah bagi kita jadi daripada ahli syurga insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila datang satu masa ada soalan di akhirat, wa an umrihi fima afnah, umur kita habiskan dengan apa di dunia ini. Jadi di antara jawapan kita, ya Allah, kita habiskan umur kita di dunia ini dengan apa? Dengan belajar Al-Quran dan tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala terima pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Nah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi kita ada satu majlis untuk khatam Al-Quran. Kita buat satu majlis khatam. Alhamdulillah kita sudah selesai pada khatam Al-Quran, khatam bulanan. Bagi orang yang join dengan kita hari ini, tengok macam ada juga yang bukan daripada pelajar yang biasa masuk dengan kita. Boleh insya-Allah join dengan kita kalau berminat untuk nak khatam Al-Quran setiap bulan. Kita memang ada majlis khatam bulanan. Maksud kita akan baca sendiri, kemudian kita akan buat satu majlis khatam, kita akan baca sama-sama khatam Al-Quran itu. Jadi bagi siapa yang berminat, insya-Allah boleh join dengan kita, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sekejap ya. Allahumma salli alaihi ya Sayyidina Rasulullah. Dan saya nak ambil peluang masa sekejap daripada semua. Alhamdulillah, kita nak iklankan sikit tentang kelas-kelas di Bait Al-Furqan yang akan ada insya-Allah di masa yang terdekat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ada tadarrus untuk Al-Quran yang kita buat pada tadarrus bulanan. Kita ada tadarrus khatam Al-Quran dalam masa 30 hari. Tadarrus serta tadabbur. Tadarrus itu akan ada dalam masa 25 hari lebih kurang kita akan khatam Al-Quran.
dan juga ada lebih kurang 4 atau 5 hari untuk tadabbur. Kita akan buat tadabbur juga untuk Al-Quran. Kita akan ambil pada setiap juzuk, akan ambil sebahagian daripadanya kisah ataupun kisah-kisah yang ada dalam juzuk itu kita akan ceritakan insya-Allah Subhanahu wa taala, dan tadarrus ini akan ada pada setiap bulan insya-Allah, dan setiap bulan adalah tadabburnya lain pada bulan yang sebelumnya. Maknanya mungkin macam kali pertama ini yang kita buat tadabbur adalah kita ambil secara umum setiap juzuk dia cakap tentang apa, dan berapa bilangan ayat, berapa bilangan surah yang ada dalamnya, apa yang surah Makkiyah dan apa surah Madaniyah yang ada dalamnya. InsyaAllah pada tadabbur yang akan datang, insyaAllah mungkin kita akan ceritakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam juzuk itu. Kita akan ambil sebahagian badannya. Jadi insya-Allah kumpulan yang terus yang bulan lepas akan bulan ni mungkin hari Rabu ni insya-Allah dia sudah tamat. Lepas tu insya-Allah kita akan mula lagi sekali insya-Allah untuk tadarrus. Bagi siapa yang berminat untuk nak join dengan kita, ahlan wa sahlan, insya-Allah SWT kita buka pada semua. Satu kumpulan insya-Allah akan ada 7 ataupun 8 orang setiap kumpulan. Jadi ini peluang bagi orang yang dia bacaan dia mungkin apa dia nak baikikan bacaan ataupun dia nak bagi lancar lagi untuk bacaan Al-Quran. Ini peluang pada semua insya-Allah SWT untuk join dengan kita. Bagi orang yang join kali pertama, insya-Allah akan ada diskon khas untuknya insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan insya-Allah di tarikh 29 Disember insya-Allah pada bulan ini, insya-Allah kita akan ada satu kursus tajwid online akan ada insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Kursus ini adalah punya 3 level di dalamnya. Level pertama kita akan belajar hukum asas, level kedua kita akan belajar makhraj huruf, level ketiga kita akan belajar sifat huruf. Program ini kursus tajwid, alhamdulillah ramai yang join dalam kursus ini, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ramai yang sudah dapat manfaat daripadanya. Insya-Allah hasilnya adalah terbaik. Pelajar yang dia belajar kursus ini akan keluar dari kursus ini dia setiap kalimah di dalam Al-Quran insya-Allah dia tahu apa yang ada pada hukum-hukum tajwid di dalamnya, dan dia sudah tahu tentang bab makhraj dan sifat. Ini peluang untuk orang yang dia belum lagi belajar, tak pernah belajar. Marilah kita sama-sama insya-Allah buat persiapan untuk bulan Ramadan insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan peluang juga bagi orang yang sudah belajar sebelum ini untuk buat ulangan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Dan iklankan insya-Allah akan ada program insya-Allah pada 11, 12, 13. Maknanya selepas khatam insya-Allah kita khatam untuk tadarrus, akan ada insya-Allah pada 11, 12, 13 hari bulan kita akan ada daurah khas untuk hadis 40. Untuk 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah taala. Hadis 40 ini insya-Allah kita akan ambil dalam masa 3 hari insya-Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan ada juga hafaz 10 hadis, lebih kurang 10 hadis yang pendek-pendek dalam kitab ini kita insya-Allah kita akan hafaz sama-sama. Jadi ini pun peluang pada semua siapa yang dia nak dapat ijazah, dapat sanad yang bersambung dari namanya sampai nama Imam Nawawi insya-Allah. Ini peluang pada semua untuk kita join pada kelas ini insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Akan ada 3 hari berterusan, 11, 12 dan 13. Last kita iklan hari ini tentang umrah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bait Al-Furqan sekarang ada kerjasama dengan syarikat travel Sri Wansa Travel. Syarikat ini adalah syarikat ayah angkat bagi saya. Alhamdulillah dia ada buat untuk haji dan umrah. Jadi dia minta pada saya untuk membawa jemaah kepada umrah insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya iklan juga pada grup kita, grup Bait Al-Furqan. Mudah-mudahan ada juga orang yang pergi. Jadi insya-Allah sama-sama untuk kita tunaikan umrah. Akan ada umrah pada bulan Ramadan insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga di akhir Ramadan adalah 14 hari 12 malam. 14 hari 12 malam akan ada insya-Allah. Dan juga umrah yang kedua insya-Allah Subhanahu Wa Taala umrah Syawal.
umrah ini Alhamdulillah sudah ada orang yang booking dah. InsyaAllah ni confirm insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Ada umrah Syawal biasa ma'ruf lah dan masyhur. Umrah di bulan Syawal adalah kira tak ramai orang yang ada di masa itu. Jadi ini peluang orang yang bagi nak pergi macam relax dekat sana. Dia tak suka macam ramai sangat. Ramadan, umrah Ramadan perlu kita tahulah umrah Ramadan memang agak bukan senang-senang, susah juga sikit. Mungkin juga nak tunaikan umrah dapat sekali, kalau tak dulu sekali, dua kali mungkin macam tu paling banyak. Sebab dia akan ikut kita program nusuk, dia akan tengok pada nusuk betul-betul. Jadi kita mungkin tidak dapat nak buat umrah lebih pada satu umrah. Mungkin kaum wanita senang sikit nak masuk ke haram, tapi lelaki mungkin susah. Nah, jadi insya-Allah akan ada juga umrah pada bulan Syawal. Dan tidak terlupa juga pada orang yang cari umrah yang murah, dan dia nak pergi umrah tapi nak cari umrah yang murah. Alhamdulillah kita ada lebih pada satu. Ada pada bulan Jun, ada bulan Julai dan ada bulan Ogos dan bulan September dan juga bulan Oktober insya-Allah Subhanahu wa taala pada tahun 2026. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala pada tarikh-tarikh ni kita akan ada umrah yang pada seorang adalah RM5,990, termasuklah pada visa, ziarah, transport juga dan air zam-zam dan beg. Dan juga ada mutawif insyaAllah subhanahu wa ta'ala yang akan pergi sekali biiznillah. Hotel-hotel yang dekat sana mengikut pada package ni tak adalah dekat sangat, bukan adalah soft barisan pertama, tapi hotel itu adalah berjarak lebih kurang dalam 250 meter, kurang lebih kurang macam tu. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Nanti insyaAllah sebelum tarikhnya kita akan confirmkan nama hotel. Kita belum lagi confirmkan nama hotel tapi jarak hotel lebih kurang seperti itu. Ada beberapa nama hotel insya-Allah yang kita memang biasa ambil syarikat itu, biasa ambil dengan hotel-hotel tu, nanti insya-Allah kita akan maklumkan. Bagi siapa-siapa yang dia nak tahu maklumat tentang umrah ini ataupun tentang kelas-kelas yang ada di dalam Baitul Furqan, boleh insya-Allah hubungi kita dengan dalam grup tanya terus ataupun boleh tanya insya-Allah subhanahu wa taala pada saya terus insya-Allah subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk semua biiznillah subhanahu wa taala. Saya harap insya-Allah subhanahu wa taala Allah subhanahu wa taala izinkan untuk saya untuk jadi di antara orang yang khidmat bukan sahaja pada Al-Quran dan ahlinya, bahkan jadikan saya orang yang khidmat juga kepada tetamu Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah harap insya-Allah saya dapat membuat khidmat yang terbaik insya-Allah pada orang yang akan pergi dengan kita biiznillah subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Terima kasih banyak pada semua yang hadir dan terima kasih banyak yang orang share link untuk kelas ini. Mudah-mudahan jadi saham untuk akhirat untuknya dan mudah-mudahan insya-Allah amalan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi di antara asbab yang Allah Subhanahu wa taala bagi kita jadi pada ahli syurga. Amin ya rabbal alamin. Semoga seperti mana Allah Subhanahu wa taala jumpa kita di dalam dunia yang fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bertemukan kita semua dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Jazakumullah ala kulli khair. Terima kasih banyak. هذا والله تعالى أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله فيكم. جزاكم الله كل خير. العفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Ustaz. Terima kasih, Syekh. Alhamdulillah. sama-sama. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sih. Barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Masya Allah.